A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, marilah sama-sama kita mulakan sesi bedah kitab pada malam ini insyaAllah, yang bertajuk sebab-sebab kenapa seorang suami disihir. Kita menjurus fokus kepada seorang suami insyaAllah. Dan seterusnya, bagaimana kaedah pengamalan ayat kursi diamalkan untuk tujuan bagi mendapatkan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum semua, selamat malam. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita meneruskan sesi bedah kitab perkongsian kita, moga bermanfaat pada malam ini insya-Allah. Tuan-puan boleh share dahulu, tolong share, bantu share, semoga ramai suami-suami di luar sana ataupun isteri-isteri di luar sana boleh memahami tajuk kita yang kita akan bincang pada malam ini, iaitu sebab-sebab kenapa seorang suami disihir dan bagaimana kaedah pengamalan ayat kursi untuk mendapatkan kesembuhan daripada Allah sebagai salah satu ikhtiar di atas jalan syar'i berpandukan garis panduan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bantu share dahulu. Moga-moga diberkahinya insya-Allah. Sama-sama kita menunggu kawan-kawan kita yang lain masuk. Marilah sama-sama kita berzikir munajat insya-Allah. Seterusnya kita akan terus bedah kitab ini insya-Allah. Kita mula dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Taubatan 'abdiz zalimin la yamliku li nafsihi ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha esa, yang segala puji baginya. Segala yang kita ada adalah miliknya, termasuk diri kita sendiri. Siapa-siapa yang mengenali diri, pasti dia mengenali Allah, Tuhan yang menciptakan dirinya. Tidak akan ada kita, melainkan ada yang menciptakan kita. Dialah Al-Khaliq, yang menciptakan kita semua makhluk. Yang dinamakan makhluk kita ini sebagai insan, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asal kejadian tanah. Daripada unsur tanah kita dijadikan. Ke dalam tanah kita akan disemadikan. Itulah fitrah setiap insan dalam menjalani sebuah kehidupan. Kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Daripada Allah kita didatangkan, kepada Allah kita akan dikembalikan. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang ke sesi bedah kitab kita pada malam ini, yang tidak lain tidak bukan pastinya kita berdiri di atas garis panduan syariat Allah Subhanahu wa taala, bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Kitab rujukan kita yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, hadis Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga ijma' ulama, yang keempat qiyas, serta seterusnya tajribah, kajian-kajian oleh para alim ulama di dalam bidangnya, terutama sekali bidang perubatan Islam ini, ruqyah syar'iyyah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan dikembalikan kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Kitalah yang bernyawa ini. Ada nyawa maka bergeraklah badan. Tidak ada nyawa, tidak bergeraklah badan kita. Maka memerlukan orang memandikan kita, mengkafankan kita, solat untuk kita. Kita memerlukan doa daripada orang yang hidup kalau kita dah matilah. Dan kelak kita akan mati. Inilah janji daripada Allah yang telah Allah hukumkan kepada kita, kita akan mati. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, kadang kita lihat orang yang di dalam penjara sahaja kena hukuman mati, tak lama dah nak mati ni, ada masa 6 bulan, berapa tahun lagi dia akan dikenakan hukuman mati. Kita ni sebenarnya telah dihukumkan oleh Allah hukuman mati. Kita akan mati, tapi tak tahu bila. Tapi Allah sebut, فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila kita sampai ajal. Sampai ajal ni macam mana? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ajal ni kiamat dekat. Kiamat kecil. Kiamat yang kecil pada diri sendiri adalah mati. Bila mati kita, kiamatlah bagi diri kita. Maka kita tak dapat bergerak, tak dapat bernafas, tak dapat melihat, tak dapat mendengar lagi. Badan pun sudah tidak bergerak lagi. Kalau kita garu, orang garu kat sini, geletek ni, tempat yang kita geli, sudah tidak bernyawa, tidak akan suka melalak, suka bertepik, tidak. Jadi itulah mati. Kiamat bagi diri sendiri, kiamat kecil bagi kita. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, sampai ajal, kata Imam Ghazali, bila sampai ajal, maka terputus segala rezeki. Bila esok sudah tidak ada rezeki lagi yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, sampailah ajal tu. Jadi bila sampai ajal ni? Bila dah tak ada rezeki untuk kita hidup lagi pada saat berikutnya. Contohnya 5 minit lagi, kalau ditakdirkan oleh Allah SWT saya mati, maka 5 minit lagi, setelah daripada 5 minit akan datang, tak ada rezeki dah untuk saya, ajal akan sampai. Kerana itu kita berdoa kepada Allah agar direzekikan kepada kita nikmat kehidupan, dimurahkan rezeki, bukan saja rezeki harta, bukan saja rezeki paras rupa, kemewahan hidup, tapi rezeki dapat hidup lagi esok tu rezeki. Jadi dengan modal hidup ini kita dapat lakukan apa sahaja. Dan pastikan apa yang kita lakukan jadi ibadah kepada Allah, termasuk tidur. Tidur pun jadi ibadah kalau kena dengan sunnah Nabi SAW. Kalau diniatkan dengan baik, maka tidur itu menjadi ibadah. Kalau kita hidup 60 tahun dan kita tidur 8 jam sehari, kata Imam Ghazali, kita telah habiskan selama 20 tahun daripada hidup 60 tahun tu untuk tidur sahaja. Tu tak campur lagi baki 40 tahun hidup kita, tak campur lagi solat kita berapa lama, berak kecing kita, buang air besar, buang air kecil, mandi kita berapa jam sehari, tolak sekecilnya ibadah kita. Oleh kerana itu, adalah kecil amal ibadah, kena pula sihir, kena pula gangguan jin syaitan, kerakusan hawa nafsu pula ada, mampus kita. Bagaimana persiapan kita untuk menghadap Allah SWT kelak? Kita lihat sehari-hari, ada orang mati, ahli keluarga kita mati, jiran tetangga, ahli jemaah kita, sesama sekampung, rakan kenalan kita yang dahulunya dah mati, meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah mati itu sebagai pengajaran terbaik untuk kita. Lalu kita sedih dan sebagainya, tapi tidak lupa untuk kita menginsafi diri, bagaimana kalau ditakdirkan esok aku mati, apakah cukup bekalan kita untuk dibawa menghadap Allah SWT. Adalah selama ni mungkin kita ada tipu orang, kita ada buat zalim ke orang, kita ada menghina, mengumpat pada orang, tak minta maaf lagi dan sebagainya. Amal ibadah kita pun tidak seberapa. Bagaimana kita nak hadap diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak?
Oleh kerana itu tuan-puan, perkongsian pada malam ini lebih kepada kekeluargaan dan menginsafi diri. Jadi kita masuk kepada tajuk kita, sebab-sebab kenapa seorang suami disihir. Iyalah, ibadah pun kurang, dengan suami isteri pun saling bergaduh. Ada diuji oleh Allah macam-macam ujian termasuk sihir. Okey. Jadi kita akan rujuk kepada satu kitab ini. Ada banyak rujukan di belakang, tapi saya lebih suka untuk buka kitab ini pada malam ini. Kerana kitab ini merujuk 28 buah kitab-kitab yang lain. Siapa ada kitab ini boleh buka. Okey, sama-sama. InsyaAllah. Ada 1080 halaman kitab ini. Okey, boleh buka. Muka surat 1067. Muka surat 1067. 1067. Sebab-sebab kenapa seorang suami disihir. Mungkin ada di kalangan kita ada suami belaka. Dan mungkin ada yang melihat ini seorang suami. Okey. Suami. Terdapat beberapa sebab yang perlu menjadi perhatian kita. Kenapa seorang suami itu disihir? Ada beberapa sebab kenapa seorang suami itu disihir. Dan kita perlu memberi perhatian kepada sebab ini. Agar tidak terjadilah kepada kita lagi dan lagi. Ataupun belum terjadi, jangan sampai terjadi. Dengan izin Allah, kita sama-sama menjaga. Dalam tulisan sederhana ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah sebab-sebab ini boleh juga berlaku pada seorang isteri ataukah tidak? Ataupun sebab-sebab seorang suami disihir ini, apakah sebab-sebab ini boleh terjadi kepada isteri? Langsung saja boleh. Sama je boleh. Jadi sebab-sebab kenapa seorang suami itu disihir, boleh jadi juga menjadi sebab-sebab seorang isteri itu disihir. Okey. Kerana sebab-sebab yang akan disebutkan sangat mungkin menimpa seorang isteri juga. Kerana bergantung kepada keadaan dari salah satu pasangan sebelum dia menikah. Okey. Agar lebih jelas, mari kita fahami sebab-sebabnya ini. Okey. Yang pertama, ada beberapa sebab ni disebut dalam ni. Ini mengikut kajian yang telah dibuat oleh mangsa-mangsa sihir. Ada di sini ada 3 sebab utama. Ada 3 sebab utama ya. Dan kemudian kita akan kongsi ciri-ciri kita nak tahu suami ni kena sihir. Apa ciri-ciri dia? Sekejap lagi. Ada 3 sebab utama kenapa seorang suami itu disihir ataupun kenapa seorang isteri itu disihir. Mungkin boleh jadi juga 2 kali 5 sahaja sebenarnya. Okey, yang pertama. Si suami sebelumnya adalah duda. Bercerai dari isteri sebelumnya. Ini ada. Tidak semua duda sebegitu sebenarnya. Tidak semuanya duda sebenarnya. Tapi kebanyakan suami itu disihir, kebanyakannya duda. Okey, maaflah kepada semua lelaki-lelaki duda, minta maaf banyak. Okey. Mantan isterinya ini ingin agar dia, yakni suami tadi, kembali lagi kepada bekas isteri lah. Lalu pergi ke tukang sihir dan menyihir mantan suaminya dengan tujuan mahabbah, iaitu supaya bekas suaminya itu kembali mencintai bekas isterinya. Tapi sekarang suami dah kahwin lain. Itu boleh terjadi. Dah banyak kes yang terjadi sebelum ni, kes sebegini. Bukan kitab ini menyatakan sebab ini bukan semua duda sebegitu, bukan semua situasinya sama, tidak, tapi ada kes yang banyak berlaku sebab ini pun ada dan terbukti ada. Jadi bukan semua duda. Jangan takutlah nak ambil duda sebagai suami. Bukan semua. Okey, kena tengok keadaan juga. Dan boleh jadi juga kepada isteri yang mana isteri itu dulu bekas isteri kepada suami orang, lalu bercerai dan menikah dengan kita sebagai contoh, dan suaminya hasad, dengki dan sebagainya, lalu kurang imannya, membuat sihir agar isterinya, bekas isterinya itu kembali kepadanya dan bercerai dengan suami yang baharu itu. Ada juga yang berlaku 2 kali 5 je sebenarnya. Boleh juga mantan isterinya menyihirnya sebagai bentuk balas dendam kerana diceraikan tanpa alasan yang jelas. Sekejap. Okey, boleh jadi juga mantan isterinya menyihirnya sebagai bentuk balas dendam kerana diceraikan tanpa alasan yang jelas, dan sihirnya biasanya dengan tujuan agar dibenci oleh semua wanita agar tidak boleh menikah lagi. Ada kes yang berlaku
pergaduhan antara suami isteri bergaduh. Kemudian bergaduh tanpa sebab yang jelas ada, dan mungkin ada sebab wanita lain pun ada. Lalu diceraikan isterinya tanpa sebab yang jelas, hanya benda kecil sahaja ataupun hanya dengan tujuan seorang wanita lain dan sebagainya, lalu bercerai. Lalu si isteri itu berdendam, bekah isterinya lah, berdendam, diceraikan tanpa sebab yang jelas ataupun sebabnya remeh-temeh ataupun sebab wanita lain, lalu berdendam dan menyihir bekas suaminya agar dibenci oleh semua wanita yang mendekatinya. Itu berlaku. Okey. Tapi kena tengok simptom-simptomnya. Bukan semua begitu, tapi setelah didiagnosa ciri-ciri simptomnya. Okey. Keadaan ini boleh juga berlaku kepada isteri yang tersihir oleh mantan suaminya dengan kedua sebab di atas. Jadi keadaan ini boleh menimpa seorang suami disihir oleh mantan isterinya, atau boleh menimpa seorang isteri disihir oleh mantan suaminya. Ada kes yang berlaku. Okey, kes yang berlaku, suami ataupun isteri itu disihir berdasarkan setelah didiagnosa penyakitnya, dirawat dan sebagainya. Ada bukti-bukti kukuh yang menyokong setelah 3 proses ni berlaku, yakni penyiasatan, pendakwaan dan pembuktian itu lengkap. Lalu diketahui kena sihir disebabkan bekas suami nya membuat sihir. Ada yang disebabkan bekas isteri membuat berdendam dan menyihir suaminya. Ataupun kedua-dua pasangan tadi, dia pernah terkena sihir oleh orang lain, lalu bercerah, dan yang ni suami berkahwin lain, isteri pun berkahwin dengan suami yang lain. Kedua-duanya pun aktif balik sihir. Sihir tadi, dia ingat bercerah boleh selesai masalah sihir. Rupanya, dia lepas bercerah tu dia okey, macam sembuh. Bila dia berkahwin dengan lain, suami isteri ni dah bercerah, berkahwin dengan lain, maka mula datang balik sihir tadi. Kerana apa? Kerana sihir tadi, sihir yang dahulunya belum dibatalkan mengikut jalan yang syar'i. Jadi bila dia menikah, aktif balik sihir tersebut, kerana tujuan sihir itu untuk mencerai-beraikan sepasangan suami isteri tadi. Jadi dengan siapa pun dia menikah akan bermasalah. Itulah penting kita membatalkan sihir tersebut dengan keadaan syar'i. Kalau ada buhu sihir, dibatalkan buhu sihir tersebut. Itu penting. Dan berlaku juga dulu sepasang suami isteri ini pernah kena sihir, lalu dia pun berkahwin lain, dia bercerah. Dia rasa macam sihat dah, berkahwin lain dua-dua tu, pasal suami isteri yang bercerai tadi, berkahwin lain lagi, bermasalah seperti sebelum ini juga. Lalu jin itu membuat tuduhan bekas suaminya menyihirnya, yang ini bekas isterinya menyihirnya. Itu pun boleh jadi juga. Kerana itu perawat mesti mahir dalam mendiagnosa penyakit. Okey. Baik. Saya ada penonton hari ni 2-3 orang duduk depan saya ni. Baik. Itu yang pertama. Boleh faham tuan-puan? Itu yang pertama berlaku. Baik, yang kedua tuan-puan. Sebab-sebab kenapa seorang suami disihir ataupun sebab-sebab kenapa seorang isteri disihir. Yang kedua, seorang suami disihir oleh keluarganya sendiri kerana keluarganya tidak menyukai isterinya. Itu pun ada. Apabila terjadi pernikahan, biasanya sihirnya dengan tujuan tafrik, yakni tujuan supaya bercerai. Apabila belum terjadi pernikahan, biasanya sihirnya dengan tujuan agar membenci calon isterinya agar tidak jadi menikah. Ini terutama sekali bila kita berhadapan dengan keluarga yang senantiasa merujuk kepada bomoh atau tukar sihir. Sikit-sikit bomoh, sikit-sikit sihir, sikit-sikit bomoh, sikit-sikit sihir. Ini bahaya. Apabila anaknya, contohnya anak tukang sihir ke, anak-anak bomoh ke, ataupun keluarga yang seringkali rujuk kepada bomoh, kita nak berkahwin dengan dia, anaknya, keluarganya tidak setuju, tidak berkenan kepada kita dan sebagainya. Kadang-kala bila dinasihat kepada anaknya tersebut, anaknya tak makan nasihat, tak dengar kata ibu ayah, nak juga kepada lelaki itu dan sebagainya. Akhirnya ahli keluarga tu buat bagi kat bomoh lah, supaya benci calon suaminya.
Tapi buat-buat tak jadi, jadi menikah juga akhirnya dengan takdir Allah, qadar Allah. Maka tiba-tiba tuan-tuan menikah pun jadi tak suka juga, ahli keluarga tak suka juga. Kadang-kadang pun buat lagi supaya bercerai pula. Jadi 2 kali sihir di situ. Ini berlaku tuan-tuan dalam masyarakat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab-sebab kenapa seorang suami disihir. Yang ketiga, seorang suami disihir oleh selingkuhannya. Baik. Skandal lah ni maksudnya. Si suami ini sudah menikah, lalu selingkuh, dan selingkuhannya ini menyihirnya dengan tujuan mahabbah. Jadi skandalnya menyihir dia, suami kita tadi, suami kamu lah, saya tak ada suami. Baik. Jadi menyihir, skandalnya menyihirnya agar kasih kepadanya, mungkin kerana harta, mungkin kerana banyak duit, mungkin kerana kasih sayang juga. Ataupun tunduk agar suami ini lebih memilih skandalnya berbanding isterinya yang sah. Ini pun boleh berlaku sihir. Sebab itu saya kadang-kadang bila kes ni banyak berlaku dan ada bukti-bukti kukuh, kita tak dapat nak kata apa lagi. Dia dah tunjuk bukti-bukti kukuh, ada jelas dengan videonya, dengan barangannya, dengan pengakuan pun ada dan sebagainya. Memang terjelas sangat buktinya. Kita pun tak dapat nak sangka, melainkan kita suruh bersihkan jiwa, beri kemaafan. Itulah. Jadi saya kadang-kadang saya terfikir, jabatan agama di setiap negeri, kalau ada kursus perkahwinan, masukkan juga elemen pembenteng diri ini kepada pasangan yang akan berkahwin, suami isteri. Nak-nak lagi yang akan berkahwin 2, 3, 4 tu. So, mana-mana lelaki yang minta nak kahwin 2, 3, 4, saya cadangkan dia ni kena masuk kelas perubatan Islam ruqyah syar'iyah. Bagaimana benteng diri, bagaimana nak menghadapi konflik kekeluargaan yang berlaku, dan bagaimana untuk mengenal pasti supaya tidak ada unsur-unsur bomoh ni, kebatinan ni, sihir ni berlaku ke dalam ahli keluarga. Dia sedikit sebanyak paling kurang asas dia kena tahu, supaya keluarga yang dibina tu, walaupun kahwin 1, ke 2, ke 3, ke 4, supaya dia tahu macam mana nak benteng diri. Kalau ada berlaku kes-kes sihir, meracau, kerasukan, ada tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang jelas, bagaimana dia nak handle supaya syaitan ini tak menyesatkan dan menghuru-harakan lagi ahli keluarga. Dia akan melibatkan keluarga kedua-dua belah pihak. Ini bahaya. Okey? Itu. Sepatutnya kena ada dalam modul tu. Di setiap jabatan agama di setiap negeri, bagi unit undang-undang keluarga supaya keluarga Muslim ini terbina dengan baik. Ini sikit-sikit kalau yang nak kahwin 2, 3, 4, mesti supaya mesti takut suami tak bertanggungjawab, tak jaga anak, nanti harta boleh sebelah linu dan sebagainya. Dia mungkin menjadi orang fitnah, orang mengata batu api ada dan sebagainya, menyebabkan seseorang ahli keluarga yang terlibat tu, dia sayang pada anaknya, mungkin dia sayang pada suaminya, dia sayang kepada anaknya, dia takut apa yang orang kata, lalu buat pergi jumpa bomoh, buat sihir, dipanggil sihir putih, supaya suaminya pilih dia je, jangan pilih tak apa, tak layan sebelah nu, layan sini. Ini bahaya. Ini syaitan akan menghuru-harakan institusi kekeluargaan tersebut. Ini sebab tu kena tahu selok belok perubatan Islam ruqyah syariah dan selok belok bagaimana gangguan jin dalam rumah tangga. Baik, itu yang kedua. Itu yang ketiga. Okey dah. Inilah 3 sebab kenapa seorang suami itu disihir. Puteri Salwa, betul Ustaz, setelah hampir 16 tahun baru suami faham lepas diagnos adalah punca darinya. Kalau salah kita kena terimalah. Dan kita jangan asyik salahkan suami je, sebab kamu, sebab abang, sebab ni. Jangan. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah mengaku salah, dia dah minta maaf, dia dah bertaubat, cukuplah Allah yang menghukumnya. Jangan kita menghukumnya, meninggi suara, menyalahkannya, membencinya. Tidak boleh. Kembali kepada agama. Taubat itu yang syaitan tak nak. Kita bertaubat, kembali hidup. Bagaimana acuan agama yang nak. Itu yang akan mengalahkan syaitan. Jadi tuan-puan, ketiga sebab inilah yang umum terjadi baik kepada suami maupun isteri. Dan ini banyak sekali terjadi ya. Perlu diingat bahawa sihir itu bermuara pada 2 keadaan.
bermuara pada dua keadaan, iaitu suka atau benci. Jadi suka tiba-tiba, benci tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Ini kebanyakannya simptom sihir rumah tangga. Kedua keadaan ini merupakan titik poin darinya seseorang itu boleh kita ketahui bahawa dia sedang tersihir. Contohnya, dia baru je berkahwin semalam. Hari ni dah benci dah suami. Menyampah tengok muka. Dan berani minta cerai. Itu dipanggil muara. Titik poin utama sihir dalam institusi kekeluargaan. Benci atau suka tanpa sebab yang jelas tiba-tiba terjadi. Okey. Awalnya seseorang suka terhadap seseorang, tapi tiba-tiba dia membencinya. 2 hari lagi nak kahwin, jadi benci. Ini tiba-tiba. Jadi tak nak kahwin. Kak dah bagi semua dah. Kenopi dah pasang dah. Barang dah beli dah semua. Dia tak nak kahwin dengan kita. Tiba-tiba, apa salah kita? Kita pun pergi tunggu di depan pintu rumah dia. Hujan berlalu. Awan mendung berlalu, hujan turun, angin kesejukan. Dia tak nak jumpa dengan kita. Bahkan dia halau balik. Tanpa sebab kita nak tahu apa salah aku. Kadang ini memang kes berat. Awalnya seseorang benci terhadap seseorang, tapi tiba-tiba dia menyukainya. Awalnya tak nak kahwin dengan dia. Tak nak dah awalnya. Kita dah ada orang lain. Tiba-tiba esok jadi suka kat dia. Tanpa sebab yang jelas. Dulu dia benci, tiba-tiba jadi suka. Ini di antara bentuk sihir. Simptom. Inilah yang saya maksud dengan sihir itu selalu bermuara pada dua keadaan. Suka ataupun benci. Okey. Ada beberapa ciri yang mungkin boleh membantu untuk mengetahui bahawa suami kita ni sedang disihir. Ataupun isteri kita sedang disihir. Ada beberapa ciri. Ada 10 ciri. Tuan-puan tolong catatkan 10 ciri ni. Tolong catatkan nanti dapat juga pahala kepada orang membacanya. Okey. Ada 10 ciri yang mungkin boleh membantu untuk kita tahu bahawa suami kita sedang disihir. Ataupun isteri kita sedang disihir. Terutama suami lah. Okey. Yang pertama. Saya kalau isteri yang kena sihir, bagi saya mudah. Suami boleh paksa dia berubah. Apa dan sebagainya. Bawa dia. Pegang dia. Tapi kalau suami yang kena sihir, isteri nak bawa suami mampu. Memang tak lah. Suami tu garang. Marah. Bahkan dia marah kalau isterinya pergi jumpa ustaz. Sedangkan ustaz itu perawat bertauliah. Ada pembantu-pembantu tidak duduk berduaan lah. Dia rekodkan catatan laporan seperti masuk hospital dah. Ada rekod, ada tauliah, ada pengiktirafan, bacaan jelas, kaedah berdiri atas syariat, bahan-bahan pun jelas disunahkan yang berkaitan dengan penyakit. Jadi, dia marah pergi. Tak payah pergi kat ustaz, pergi kat bomoh je. Itu masalah. Jadi isteri ni jadi macam kadang jadi depression dengan perangai suami. Kita tahu dia pelik, tapi isteri nak bawa suami berubah memang taklah, sebab dia kedua keluarga. Lelaki ada egonya. Bukan perempuan saja ada ego, lelaki pun ada egonya. Okey. Jadi ada 10 cirinya. Yang pertama, tiba-tiba membenci isterinya setelah sebelumnya menyukainya. Tiba-tiba suami tu jadi benci isteri. Tanpa sebab yang jelas. Sebelum ni okey je dia layan kita. Bawa makan ke secret recipe. Dan sebab bawa jalan-jalan ke pantai. Shopping tidak berkira. Nak apa pun bagi. Tak apa. Okey? Okey je. Kita gosok pakaian dia. Tersilap main handphone WhatsApp. Berlubang seluar dia. Tak apa, dia tak marah beli yang baru dan sebagainya. Tiba-tiba jadi benci. Tiba-tiba sampai sebab yang jelas. Kita pun tak tahu apa salah saya. Tiba-tiba jadi kasar layan saya. Kita tanya dia, maka penampar kita. Ni. Yang pertama. Tiba-tiba membenci isterinya setelah sebelumnya menyukainya. Okay. Yang kedua. Tiba-tiba membenci anak-anaknya dan memperlakukan mereka dengan kasar, di mana sebelumnya sangat dekat dan sangat menyayangi mereka. Bukan sahaja pada isteri dia berkasar, tiba-tiba
tiba-tiba jadi benci kepada anak sendiri. Kadang dia mengaku bukan anak dia. Kadang dia mari sangka buruk. Rasa macam bukan anak aku ni nak buat test DNA ni apa. Tak mengaku anak. Anak tu dah besar dah. Boleh lagi tak mengaku anak. Dan memperlakukan sebagai musuh anaknya. Dan menjadi beban baginya. Dia buat macam beban bagi dia. Itu yang kedua. Tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, senang di luar rumah atau selalu menyendiri di kamar, yakni di bilik. Dia selalu keluar rumah. Kalau balik rumah dia rasa menyampah. Kalau balik rumah pun dia nak duduk bilik sendiri. Tak suka duduk sebilik dengan isteri. Kalau boleh dia asing bilik dia dan isterinya. Tidur asing-asing. Dia lebih suka sebegitu. Ni jadi perubahan pelik ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri-ciri suami anda disihir. Yang keempat, terasa sesak bila berkumpul dengan isteri dan anak-anak. Okey, bila waktu makan, contohnya anak isteri buat makanan apa, waktu makan dia pun pergi. Bila dia duduk dengan isteri dan anak-anaknya, dia jadi sesak. Jadi serabut, jadi tekanan, jadi menyampah. Jadi, menyampahnya aku tengok, jadi nak lari terus. Jadi kadang sesak nafas. Jadi nak marah tiba-tiba jadi panas. Itu di antara simptom disihir. Dan yang kelima, ciri-ciri suami anda disihir. Yang kelima, sedikit berbicara dengan isteri dan anak-anak, di mana sebelumnya banyak bercanda, bergurau dan romantis. Jadi sedikit berbicara dengan jadi kadang ada lelaki yang dia boleh tahan marah. Dia rasa nak marah suami, isteri dan anak-anaknya. Tapi dia faham. Mungkin dia solat tak tinggal apa. Ngaji Quran ada. Mungkin bekas sekolah agama dan sebagainya. Dia pun rasa pelik. Kenapa aku nak marah isteri anak aku? Tapi dia senyap. Okey, tak. Dia jadi macam mana? Dia jadi kurang berbicara dengan isteri dan anak-anaknya. Di mana sebelum ni dia suka bercerita masalah tempat kerja dia, diceluah pada isteri dia. Okey, apa-apa dia suka mendengar bagaimana pelajaran anak-anaknya dan sebagainya, keluhan anaknya. Tapi bila dia balik, dia tak suka jadi bercakap dengan isteri dan anaknya. Anaknya dah bercerita pun dia rasa menyampah, dia rasa pergi tak apa anak. Ayah sibuk ni, pergi tempat lain. Okey. Sesat sendiri. Dia jadi macam tu. Okey, itu yang kelima. Okey, ciri-ciri yang keenam, suami anda disihir. Yang keenam, kata-kata talak selalu menjadi buah bibirnya. Kan aku talak engkau kan? Kalau tak ikut cakap aku talak kau. Kalau kau keluar rumah tanpa izinku, aku talak kamu dengan talak satu habis. Tu. Jadi kata-kata talak ni selalu bermain di bibir lisannya. Dan selalu mencaci maki isteri dan anak-anaknya. Dia selalu mencaci maki anak dia. Dan isteri caci maki, memang selalu. Okay? Itu ciri-ciri suami anda disihir. Sedangkan sebelum ni dia selalu puji. Dia selalu kata-kata yang baik kepada anak-anak. Tiba-tiba jadi berubah drastik sebegini. Yang ketujuh, ciri-ciri suami anda disihir. Tidak mau lagi berhubungan intim, apalagi dekat-dekat dengan isteri. Kalau dekat-dekat tak berhubungan intim tu okey lagi lah. Okay? Yang ni tak mau berhubungan intim. Dia rasa nak, tapi tak mau dengan isterinya. Ataupun isterinya minta, tapi dia tak nak menyampah lagi. Ada. Tu. Dekat pun tak boleh. Bila dia dekat dengan isteri, rasa panas. Rasa nak marah. Bila dia jauh, okey, tak rasa panas, tak rasa nak marah. Apatah lagi. Kalau macam tu dekat pun tak boleh, nak berhubungan intim lagilah. Okey. Seterusnya. Yang ke-8. Ciri-ciri suami anda disihir. Yang ke-8. Tidak mau lagi memberikan nafkah. Di mana sebelumnya dia suami yang bertanggungjawab. Sebelum ni dia suami yang sangat bertanggungjawab. Tak minta nafkah bulanan, tak sampai waktu bagi dah. Bagi. Tapi bila terkena sihir, dia tak mau lagi memberikan nafkah. Dia tahu dosa tak bagi nafkah. Dosa tapi lantak lah. Tu. Dia. Jadi, dia tak mau lagi beri nafkah sama ada isteri dan anak-anaknya. Anak-anak bersama isteri tersebutlah. Yang ke-9, ciri-ciri suami anda disihir. Sering melakukan pertemuan dengan wanita selingkuhannya. Tanda bahawa selingkuhan ini adalah pelaku sihirnya. Sering nak berjumpa dengan skandalnya lah.
Tidak semua, tapi contoh kalau daripada 10 ni, 1 ni je berlaku. Itu bukan sihir. Itu lain cerita. Tapi kalau daripada 10 ni, 5 berlaku, itu kemungkinan. Dia ada peratusan dia. Yang ke-10, apabila pelaku sihirnya adalah mantan isterinya, maka tiba-tiba suami sering memuji-muji mantan isterinya atau sedikit-dikit membicarakan mantan isterinya. Dia mengungkit balik. Ungkit-ungkit, tapi ungkitannya itu menjuruh kepada bekas suami atau isterinya itu. Terakhir, mudah-mudahan tulisan pendek ini boleh menambah wawasan kita tentang sihir. Semoga Allah memelihara kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Jadi ini antara ciri-cirinya. Apa yang perlu kita buat, itu saya belum jelaskan lagi. Ini antara ciri-cirinya lagi. Jadi antaranya kita perlu buat benteng diri, bersabarlah. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lah. Kalau terkena suami kita, jadi Allah nak ujilah kita sebagai isteri terutamanya. Bagaimana kita menghadapinya. Indahnya sebuah sabar dan tabahnya sebuah jiwa. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya akan berkongsi kepada tuan-puan pengamalan ayat kursi. Ayat kursi ini bukan sahaja berlaku seperti tadi baca, tapi bacalah sentiasa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan memberikan kesembuhan kepada kita dengan asbab ayat kursi yang kita amal. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa saya amal ayat kursi, badan saya rasa panas? Itu kerana amalan kita tidak mengikut kaedah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada niat yang lari, mungkin ada niat untuk mendapatkan kekuatan tertentu. Niatnya tidak benar. Jadi pada malam ini kita akan bicarakan tentang ayat kursi. Bagaimana cara membaca ayat kursi agar disembuhkan dari penyakit. Ayat kursi ni tuan-puan, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Keagungannya melebihi langit dan bumi. Salah satu bacaan zikir sebelum tidur yang dibaca oleh Nabi SAW. Salah satu sebab masuk syurga orang yang mengamalkan ayat kursi. Okey, insya-Allah. Bagaimana cara membaca ayat kursi agar disembuhkan dari penyakit, insya-Allah kita akan kongsikan sekejap lagi. Okey, kalau ada kitab ini muka surat 834. Kita tengok 834. Muka surat 834. Okey. Bagaimana cara membaca ayat kursi agar disembuhkan dari penyakit? Okey, antara tata semua tahu ayat kursi ni, semua tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Okey, sekejap lagi kita akan bicarakannya. Saya nak terus masuk kepada bagaimana cara membaca ayat kursi agar disembuhkan dari penyakit. Okey. Cara membaca ayat kursi untuk dijadikan terapi ni dalam penyakit gangguan hasad ataupun ain, sihir dan gangguan jin, boleh dibaca untuk semua jenis gangguan penyakit. Pertama tuan-puan, ada 4 cara. Ada 4 step dia. Yang pertama, tolong catatkan. Yang pertama, niat membacanya iaitu untuk sembuh. Pertama, diniatkan untuk sembuh. Bukan diniatkan untuk kebal ke, nak nampak hantu ke, jangan. Itu tidak disyariatkan. Bukan sebab ayat Quran turun tu, kita amal nak nampak hantu. Tidak. Kita baca ayat kursi tu, sama ada sebagai pelindung, kesembuhan, rahmat, itu antara niat yang benar. Jadi kena jaga niat. Jadi ayat kursi ni kita nak baca ni, kita niat moga Allah sembuhkan penyakit kita. Itu. Yang kedua, menanamkan dalam hati bahawa ayat kursi hanya sebagai sebab sahaja, asbab sahaja. Dan yang menyembuhkan hanya Allah. Bukan ayat kursi itu yang menyembuhkan kita, tapi Allah yang menyembuhkan. Dan ayat kursi ini sebagai lafaz asbab kita berdoa kepada Allah menggunakan ayat kursi, moga Allah menyembuhkan kita. Kenapa ayat kursi? Kerana ayat ini ayat keagungan dalam Al-Quran. Okey. Faham? Jangan jadikan ayat kursi itu akan menyembuhkan. Tidak Allah yang menyembuhkan. Tapi kita menggunakan ayat kursi kerana ayat kursi ini ayat keagungan sebagai doa. Kita mohon kesembuhan dan perlindungan dari Allah. Faham? Itu yang kedua. Kena jaga i'tikad kita. Yang ketiga tuan-puan, membacanya dengan fokus. Fokus baca. Bukan main-main baca sambil main WhatsApp. Tidak.
Okay, sambil tengok TV baca. Tidak. Cara ini hanya boleh didapatkan setelah memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi, kalau boleh kita tadabbur ayat kursi, makna apa ayat kursi, Allah nak beritahu apa? Apa erti ayat-ayat kursi ni? Kita kena, kalau boleh kita fahaminya. Untuk itu, pahami atau tadabburi fadilah dan tafsir di atas agar ketika membacanya boleh mendatangkan kefokusan yang diharapkan. Jadi, yang ketiga tadi, kita membaca fokus sambil tadabbur ayat kursi tersebut. Tadabbur, memahami dengan jiwa kita. Menghayati dengan jiwa kita ayat kursi tersebut. Okey, dan pastinya bukan satu nafas lah. Kalau kita baca, kalau kita fokus untuk satu nafas sahaja, itu mencacatkan bacaan ayat kursi. Tak boleh. Baca seperti mana Rasulullah baca, ada tempat berhentinya, ada tempat sambungnya, ada tempat perlu panjang, ada tempat perlu pendek, ada tempat kena dengung, ada tempat tidak dengung. Nyatakan nu mati, mi mati, ada tempatnya. Jadi kena tartil tajwid. Kerana waratilil Quran tartilah. Kita baca Al-Quran dengan penuh tartil. Tartil itu bertajwid. Tidak boleh baca Quran tanpa tajwid. Tak boleh. Okay. Tidak ada mana-mana riwayat ataupun perawi-perawi yang meriwayatkan bacaan qiraat ini tanpa tajwid ataupun pelet yang tidak ada pelet dalam mana-mana qiraat, tidak boleh. Dengan alasan bahawasanya ustaz tu baca pelet Yaman tu, sebab tu dia macam kurang sikit tajwid, bunyi pelik sikit. Tak boleh gitu. Dia mesti merujuk kepada qiraat, cara baca Al-Quran yang dibawa oleh imam-imam muktabar, perawi-perawi, periwayat-periwayat bacaan itu sahaja. Tak boleh kita, ni bacaan style India. Kita orang Melayu, dikurniakan lidah yang begitu fasih untuk menyebut huruf-huruf bacaan Al-Quran ini. Maka kita kena berlatih. Sebut dengan sempurna, bukan ikut orang negara lain tersebut. Mesti baca dengan tajwid. Okey, itu yang ketiga. Dan fokus tadabbur. Yang keempat, lakukan terapi ayat kursi ini dengan dibaca terus-menerus di siang hari dan sebelum tidur. Usahakan siangnya 2 hingga 3 jam, begitu juga sebelum tidur. Baca ayat kursi terus-menerus. Terus habis, baca lagi. Habis, baca lagi. Maknanya jadi sebagai doa zikir kita lah. Ayat kursi itu. Moga-moga ada yang sembuh dengan hanya mengamalkan ayat kursi, dibaca terus-menerus sambil dihayati maknanya, ditadabbur setiap lafaznya, maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok. Kita tadabbur sedikit ayat kursi. Okey, boleh tuan-puan? Boleh. Kita tadabbur sikit. Keagungan ayat kursi ni kita tadabbur satu persatu malam ni, insya-Allah. Nanti saya akan ijazah kepada tuan-puan baca ayat kursi. Okey, kita baca sama-sama dulu ayat kursi. Sama-sama bersama saya, insya-Allah. Okey, sama-sama. Lepas ni saya akan pecahkan rahsianya ayat kursi ini. Bagaimana ayat kursi itu ayat yang begitu hebat. Dan kenapa saya baca sebelum ni? Jadi apa pun ustaz? Sebab kita baca tanpa iman. Kita hanya sekadar baca dengan lafaz sahaja, tanpa tadabbur makna-maknanya, dan tanpa keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin kerana ada benda lain lagi yang lebih hebat daripada ayat kursi dalam i'tikad kita. Itu yang tak jadi tu. Okey, malam ni kita akan kongsi. Sama-sama kita baca ayat kursi sama-sama. Ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama tuan-tuan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Baik. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah ayat kursi, ayat keagungan yang ada dalam Al-Quran. Mari kita fahami dulu fadilat orang yang membaca ayat kursi, kemudian kita tadabbur. Barulah ayat kursi ini menjadi hebat, penuh keagungan, penuh dengan fadilat-fadilat yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita amal jadi. Okey. Baik. Di dalam ayat kursi ini terdapat pemaparan 3. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat Allah SWT tunjukkan di dalam ayat kursi ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung, kata Ibnu Katsir. Dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran. Ini disebut di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Okey. Ayat teragung yang ada dalam Al-Quran, bila kita bila orang tanya kita apa ayat keagungan dalam Al-Quran, itulah ayat kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ada pada pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Abu Munzir, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay. Kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi adalah ayat keagungan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Ayat kursi dikategorikan sebagai ayat yang paling agung kerana di dalamnya, sebab apa ayat kursi ni ayat yang paling agung? Kerana di dalam ayat kursi itu terdapat nama Allah yang paling agung, iaitu Al-Hayyul Al-Qayyum. Dalam ayat kursi kan ada nama Allah yang paling agung, iaitu Al-Hayyul Al-Qayyum. Bila kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kerana itu dinamakan ayat kursi ini ayat yang agung. Namun ulama berselisih pendapat manakah nama Allah yang paling agung. Ni ada perselisihan ahli ulama juga. Yang kedua, keagungan ayat kursi ini melebihi langit dan bumi. Hebatnya ayat kursi ini melebihi langit dan bumi, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, kerana di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Jadi ayat kursi ini lebih hebat daripada langit dan bumi. Subhanallah. Sufyan As-Sawri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, yakni perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Sebab apa? Sebab ayat kursi ini adalah kalam Allah, wahyu daripada Allah, kalamullah. Kerana itu dia lebih hebat daripada langit dan bumi, kata Sufyan As-Sawri. Dan ayat kursi ini salah satu bacaan zikir sebelum tidur. Kita zaman sekarang sebelum tidur dengar lagu, tengok cerita, okay? Tengok FB dan sebagainya. Sedangkan yang paling hebat, baca ayat kursi sebelum tidur. Jadi zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, tidur waktu malam, bacalah ayat kursi. Rasulullah suruh, bacalah ayat kursi. Tu. Bacalah ayat kursi. Nescaya Allah akan senantiasa menjagamu
dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Ini hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Subhanallah. Ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah wijaminan, hadis yang begitu sahih, riwayat Bukhari. Perawi yang begitu siqah. Rasulullah sebut, bila engkau datang ke tempat tidur, nak tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, Rasulullah kata. Dan Rasulullah wijaminan, nescaya Allah akan senantiasa jagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Oh, belum ni saya baca dah ustaz, kena ganggu lagi. Kamu baca tidak imani. Sebab tu penting tadabbur. Sekejap lagi kita masuk proses tadabbur. Barulah ayat kursi itu menjadi ayat yang agung. Ayat kursi itu memang sudah menjadi ayat keagungan. Tapi kita ni yang membacanya, adakah kita rasa ianya ayat yang penuh agung? Bukan mengagungkan ayat itu, mengagungkan Allah, kerana dalam ayat itu ada ayat keagungan mengagungkan Allah. Adakah kita baca tu kita rasa keagungan Allah dalam jiwa kita? Tak rasa, maka sia-sia. Tak jadi. Dapat pahala baca, dapat. Tapi fadilat tu tak dapat. Faham? Sebab tu tadabbur penting. Okay. Ada orang kata, ustaz, saya baca banyak kali dah ayat kursi ke anak ni menangis. Ustaz mari, ustaz baca sekali, senyap anak ni okey. Apa saya baca tak jadi? Inilah rahsia dia. Kamu baca tidak beriman dengan ayat tersebut. Kamu haja sekadar lafaz. Tidak menghayati makna-maknanya. Tidak rasakan keagungan Allah ketika kamu membacakan ayat agung itu, yakni ayat kursi. Ayat itu semestinya sudah jadi ayat keagungan. Tapi adakah pembacanya mengagungkan Allah ketika membacanya? Itulah rahsia dia. Okey. Seterusnya, ayat kursi ini salah satu sebab masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai solat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk syurga kecuali kematian. Masya Allah. Hadis riwayat Tabrani, tuan-puan. Setiap kali selesai solat, jangan tinggal ayat kursi. Bacalah dengan penuh mengagungkan Allah. Dijamin syurga, Masya Allah. Jadi kita kena bersemangat untuk beri manfaat pada diri kita, khususnya untuk akhirat kita. Dengan memanfaatkan ayat kursi ini yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk sampai kepada kita. Ayat kursi sendiri bukanlah ayat yang panjang dan sulit untuk kita hafal. Semua ingat, saya yakin semua ingat. Semoga Allah mudahkan kita pula untuk mengamalkannya dan bertadabbur dengan ayat ini dan merasakan keagungan ayat tersebut dalam jiwa kita. Jadi kena belajar. Memang tadika, guru tadika aja. Masuk sekolah rendah cikgu suruh hafal. Sekolah menengah kita baca. Tapi sampai hari ini kita hanya baca tapi tidak mengagungkan ketika membacanya. Kerana itu live pada malam ni sangat penting. Okey, tuan-tuan. Semua surah dalam Al-Quran adalah surah yang agung dan mulia. Demikian juga seluruh ayat yang dikandungnya, yakni Al-Quran. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak dan kebijaksanaannya menjadikan sebahagian surah dan ayat lebih agung dari sebahagian yang lain. Itulah ayat kursi. Surah yang paling agung adalah surah Fatihah. Sedangkan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Surah paling agung apa? Surah Fatihah. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Okey, faham? Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab disebutkan bahawa jin mengatakan, "Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbiha. Wa man qalaha hina yusbihu ujira minna hatta yumsiya." Barang siapa membacanya ketika petang, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi, yakni syaitan. Barang siapa membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi oleh Allah sampai ke petang hari. Ini hadis riwayat Tabrani, tuan-puan.
Nombor hadis 541. Syaitan sendiri mengakuinya. Siapa-siapa yang baca ayat kursi di pagi hari, dia akan dilindungi oleh Allah sampai ke petang daripada syaitan. Siapa baca di petang hari, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke pagi. Ini jaminan sendiri daripada syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kita baca, adakah kita mengagungkan Allah, memahaminya kita semasa kita baca? Adakah sekadar lafaz, maka tak jadi fadilat ni tak dapat dah. Jadi kena tadabbur. Jadi pentinglah pada malam ni kita akan tadabbur. Sekejap lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sedia untuk tadabbur insya-Allah. Kita masuk kepada proses tadabbur ayat kursi ini, kemudian kita akan buat sesi pengijazahan. Sebab tu ramai yang tanya ustaz. Oh, ustaz ajar orang baca ayat kursi, Fatihah, ayat kursi 3 ku, cukup ke? Fatihah tu surah paling agung, ayat kursi tu ayat keagungan, dan 3 ku tu doa yang paling hebat, pelindung. Oh, tak cukup ustaz, tak jadi saya baca. Sebab tu saya pergi ambil orang lain, ilmu-ilmu kebatinan daripada hutan, tapa dan sebagainya. Itulah terletak titik kelemahan iman kita. Masya Allah. Sehingga rasa Al-Quran tu tak cukup. Al-Quran tu rasa macam rendah, ada benda lagi lebih hebat daripada Al-Quran. Ini masalahnya. Sedangkan kita baca sebelum ni tidak tadabbur. Sebab tu jadi tak hebat Al-Quran. Kita tak faham apa yang kita baca. Kita tidak rasa keagungan Allah ketika kita membaca kalamnya. Adakah itu kita boleh digelar sebagai kurang ajar, kurang beradab dengan kalam Allah? Haji, jom kita tadabbur ayat kursi sama-sama tuan-puan. Okey. Ayat kursi kita baca sikit-sikit, tuan-puan boleh ikut saya baca, kemudian kita akan tadabbur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, berhenti kat tu. Maksudnya, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yakni Allah yang hidup kekal serta terus menerus mengurus makhluknya, yakni Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tadabbur. Bila kita baca ayat ni, okay, Allah adalah nama yang paling agung milik Allah SWT. Kita mulakan dengan kalimah lafzul jalalah, Allah. Dan Allah ini layak nama bagi zat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tidak boleh kita panggil nama Allah ini kepada orang lain. Sebagai contoh, Allah nak gimana tak boleh. Gurau pun tak boleh. Bergurau pun tak boleh. Kerana Allah ini hanya nama berhak bagi Allah, Tuhan sekalian alam sahaja. Allah. Lafzul jalalah. Nama yang paling agung. Okey. Surah paling agung, Fatihah, ayat paling agung, kursi, nama paling agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengawali ayat ini dengan menegaskan. Ayat kursi ni dia diawalkan dengan ayat kalimah tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam dan seluruh syariat sebelumnya. Bahawasanya Allah sebut ayat tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, yakni Allah sahaja, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Itu kalimah tauhid, kalimah akidah kita. Okey. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dialah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Ai wahdahu la syarikalah, iaitu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah yang maha berkuasa. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Faham? Allah mulakan ayat kursi ini dengan awal ayat tauhid. Mentauhidkan Allah. Maknanya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Tidak boleh kita memberikan ibadah, apapun ibadah yang kita buat ini, selain daripada Allah. Hanya kepada Allah SWT sahaja ibadah kita. Beza dengan bomoh dukung. Dia buat sesuatu tu kerana ada benda lain dan disembahkan kepada yang lain.
selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Dalam ayat kursi ini. Al-hayyu dan al-qayyum adalah dua di antara asmaul husna yang Allah miliki. Nama-nama Allah. Al-hayyul qayyum ada dalam ayat kursi ini. Al-hayyu artinya yang hidup dengan sendirinya dan selamanya. Tidak ada mati bagi Allah. Dia yang maha hidup. Al-qayyum bererti bahawa semua memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua tidak boleh berdiri tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini berdiri dengan sendirinya dan kita ini nak meneruskan hidup memerlukan Allah. Sebelum kita ada pun kita memerlukan Allah menjadikan kita, memberi rezeki kepada kita, mentakdirkan qada dan qadar hidup kita. Oleh kerana itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahawa kedua nama ini Al-Hayyul Qayyum menunjukkan seluruh Al-Asma'ul Husna hak lain. Kerana itu ayat ni ayat keagungan, ayat kursi. Sebahagian ulama berpendapat bahawa Al-Hayyul Qayyum adalah nama yang paling agung. Sebahagian ulama. Pendapat ini dan yang sebelumnya adalah yang terkuat dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung, iaitu Al-Hayyul Qayyum. Baik. Dan nama ini ada dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mulakan ayat ini dengan tauhid kepada Allah. Tidak ada Tuhan melainkan dialah yang sebenar-benar Tuhan. Ayat seterusnya kita baca sama-sama. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan Allah sebut ni sifat-sifat Allah. Tidak mengantuk, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Okey, tadabburnya. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Seperti kita ngantuk dan nak tidur. Berapa hari kita boleh tahan tidur? Seminggu. Bekok mata kita. Kita perlu tidur sebab kita makhluk. Allah, dia tidak memerlukan tidur. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu sifat Allah. Dia selalu, yakni Allah, menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Jadi tidur, mengantuk ni adalah kekurangan. Allah tidak kurang. Tidak ada kekurangan. Tidak ada cacat bagi Allah SWT. Tidak ada yang tersembunyi darinya Allah. Dan dia tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Okey. Oh, kalau Allah tidur mengatur, kita boleh buat apa Allah tak nampak? Tidak. Itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah mendahulukan penyebutan mengantuk kerana biasanya mengantuk ni jadi sebelum tidur. Jadi ayat ni la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia, yakni Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah sebut mengantuk dulu baru tidur. Sebab apa? Kerana biasanya sebelum tidur akan hadir mengantuk dulu. Nak gimana tu? Nak tidur rasa mengantuk. Sebab mengantuk tu hadir, sebab tu kita nak tidur. Barangkali ada yang mengatakan menafikan ngantuk saja sudah cukup sehingga tidak perlu menyebut tidak tidur. Kerana jika mengantuk saja, tidak apa lagi tidur. Tu. Jadi, Allah SWT ini mengantuk pun dok, apatah lagi tidur. Ada yang mengatakan. Akan tetapi, Allah menyebut keduanya. Allah sebut mengantuk dan juga tidur. Kerana boleh jadi orang tidur tanpa mengantuk terlebih dahulu. Dan orang boleh menahan ngantuk tetapi tidak boleh menahan tidur. Jadi, menafikan mengantuk tidak berarti otomatik menafikan tidur. Kerana itu Allah sebut dua-dua. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini sifat Allah. Dia tidak ada kekurangan. Seperti mana kita ni, lagu-lagu mana pun kena tidur. Tu. Okey, ayat seterusnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Okey, ayat ini maksudnya kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila milik Allah,
kita nak buat sesuatu, bismillah. Kita sebut dengan nama Allah. Bismillah nak minum, bismillah nak makan, bismillah nak angkat, bismillah nak keluar, bismillah nak mulakan, bismillah nak ambil itu, bismillah nak ambil ini, bismillah nak sign tu, nak sign ni. Sebab apa? Semua ni milik Allah. Kerana itu kita nak buat sesuatu ni semua miliknya, kita mula dengan nama dia. Bismillah. Faham? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi, milik Allah belaka. Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah. Sedangkan alam semesta ni hamba kepada Allah jua. Milik Allah. Serta di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang boleh menjalankan suatu kehendak kecuali dengan kehendak Allah. Sebab semua ni adalah milik Allah. Termasuk diri kita, bukan langit bumi saja, termasuk antara keduanya lah, si kita semua yang ada di atas bumi, di bawah langit ni, kita milik Allah. Tidak ada yang boleh berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat seterusnya, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Maksudnya, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Kita sebagai perawat, bila kita baca ayat ni, kita kena ingat, kita tak mampu beri sembuh kepada pesakit ini, melainkan dengan izin Allah. Walaupun kita yang sedang merawatnya, kita hanyalah asbab. Kita hanyalah tukang doa saja. Jadi ayat ini memberi keinsafan kepada perawat sebenarnya. Bila kita membacakan ayat kursi ini, tiada yang dapat memberi syafaat, pertolongan di sisi Allah tanpa izinnya. Mesti dengan izin Allah. Jadi bila kita rawat orang tu sembuh, orang tu ucap terima kasih, kita kata Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada Allah. Syukur atas nikmat ini. Gandakan ketaatan. Allah yang menyembuhkan, saya je baca doa je. Kita kena buat macam tu. Jadi memberi syafaat maksudnya memberi pertolongan, menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Oh, sebab ustaz doa ni, ya Allah, saya dah sembuh. Sebab ustaz doa lah ni, ya Allah, anak saya tak jadi cacat apa, hilang sawan dan sebagainya. So, kami hanya pembaca doa saja. Allah yang memberi pertolongan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi perlindungan. Kita hanya baca doa saja. Jadi inti syafaat di sisi Allah adalah doa. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi SAW berarti mengharapkan agar Nabi mendoakannya di sisi Allah. Okay. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhirat. Dan syafaat bagi penghuni syurga agar pintu syurga dibukakan untuk mereka. Ada yang tidak khusus untuk Nabi SAW seperti syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Dan syafaat agar terangkat ke derajat yang lebih tinggi di syurga. Jadi, seorang Muslim boleh memberikan syafaat untuk orang tua, anak, saudara atau sahabatnya di akhirat. Akan tetapi syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman sahaja. Disyaratkan dua hal untuk mendapatkannya, iaitu izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Jadi orang yang nak beri syafaat kepada orang lain pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala juga, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khusus kepada Nabi Muhammad boleh beri syafaat, yakni mempercepatkan yaumul hisab, apapun illa biizni, dengan izin Allah juga. Okey. Oleh itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Kita boleh minta tolong perawat-rawat kita. Tapi ingat, perawat hanya ikhtiar dengan kaedah syar'i berdoa, menggunakan ayat Al-Quran sebagai asbab. Tapi kita mesti iktikad Allah yang mengurniakan kesembuhan. Allah yang menyembuhkan, bukan perawat. Perawat hanya berikhtiar sahaja dengan berdoa. Selain berdoa, hendaknya kita mewujudkan syarat mendapat syafaat dengan meraih redha Allah.
tentunya dengan mentaatinya, menjalankan perintahnya semampu kita dan meninggalkan segala tegahannya. Okey. Syarat nak dapat syafaat, pertolongan daripada Allah dengan asbab perawat, asbab alat bantu ruqyah, daun bidara ke apa ke, syaratnya mesti raih redha Allah, iaitu taat perintah Allah, buat perintah Allah SWT, lakukan apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah murka. Okey. Barulah Allah izin syafaat tu berlaku pada kita. Ayat seterusnya. Sebab tu orang yang pergi kepada dukun, bila dia sembuh, dia akan puji dukun tu hebat, hebat ilmu dia tu dan sebagainya. Pesakit tu akan anggap dukun tu lah yang hebat. Hilang hebat Allah, hilang hebat Al-Quran, hilang hebat Rasulullah, hilang hebat perawat yang baca Al-Quran. Hebat bomoh tu, etikadnya salah. Bomoh tu boleh sembuh. Habis. Ini yang syaitan nak. Okay. Walaupun Allah izin sembuh dalam murkanya. Ini yang kita tak mahu, ini yang syaitan mahu. Ayat seterusnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maksudnya, dia yakni Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kita dan di belakang kita. Ini adalah dalil bahawa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk, baik yang ada pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Maksudnya depan belakang tu maksudnya Allah tahu belaka apa yang telah terjadi sebelum ini. Sebelum Nabi Adam lagi. Dan apa yang akan terjadi selepas ni. Sehingga kiamat, lepas kiamat pun, depan hari tu Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah Maha mengetahui. Masa lampau dan masa yang akan datang. Dalam pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa yang telah, sedang dan yang akan terjadi. Allah tahu belaka. Bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada, bagaimana wujudnya, seandainya ada, ilmu Allah sangat sempurna. Jadi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui belaka semua tipu daya yang kita buat ataupun jin tu buat. Semua Allah mengetahui. Cuma tinggal lagi kita jujur ke tak. Kita bagi tahu kepada perawat kita tak ada amal, amalan pelik-pelik, simpan azimat tak ada, minta ustaz doa. Kita doa tak jadi apa. Allah tahu belaka apa yang kita buat yang lepas. Kita pernah buat sihir ke orang ke? Pernah ambil azimat ke? Pernah amal amalan kebatinan yang melampau, melanggar syariat ke? Perawat mungkin tak tahu, Allah tahu. Kerana itu Allah tak mengurniakan kesembuhan. Kita tak jujur. Kita tak jujur nak kembali kepada Allah dan berubah. Allah beri sakit pun kamu tak nak kembali lagi kepadanya. Tak nak kembali lagi kepada syariat agama yang sebenar. Ini. Jadi ayat kursi itu tak berkesan bagi dia. Ini. Baik. Ayat seterusnya. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Maksudnya, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah. Yakni tidak ada yang boleh mengetahui apa yang akan berlaku ni depan hari, melainkan yang telah diberitahu oleh Allah dan Rasulullah ke kiamat, ciri-ciri kiamat kecil, ciri-ciri kiamat besar itu yang telah diberitahu. Tapi dalam mereka ni, kita tak boleh nak tahu apa yang akan terjadi depan hari. Apa yang terjadi zaman dulu yang kita tidak ada pun di zaman tersebut ke apa, kecuali tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali Allah yang ajarkan, yang telah Allah ajarkan kepada kita. Macam bomoh ni dia banyak buat tilikan-tilikan. Sebab tu tilikan-tilikan ni termasuk perkara yang haram dan mendekati kesyirikan. Tilik itu, tilik ini. Tak boleh. Tu. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah. Kita tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat kecuali yang dia kehendaki untuk ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Okey. Tidak. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, termasuk jin, syaitan, kecuali dengan apa yang dikehendakinya Allah
Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang main tidik-tidik ni tipu daya daripada syaitan. Syaitan pun tak tahu apa yang akan berlaku takdir hidup mati kita ni. Okay. Seterusnya, ayat seterusnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Faham? Okey. Jadi ayat seterusnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Okey. Ibnu Abbas mentafsirkan kursi dengan berkata, al-kursiyyu mawdi'u qadamai. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim nombor hadis 3116. Ini mesti difahami dengan benar ya. Difahami dengan benar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah seperti ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan para nabi anbiya, para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Jadi Allah tidak bersifat seperti sifat makhluk yang ada tangan, kaki, mata. Yang disebutkan di sini adalah itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kursi Allah ini lebih hebat, lebih besar lagi daripada langit dan bumi. Ini merupakan kekuasaan dan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul alim. Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya kekuasaan Allah. Nabi SAW bersabda, Mas samawatu sab' ma'al kursi illa kahalqatin mulqatin bi'ardi falah. Tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ni nak bagi tahu, langit 7 tu besar dah. Langit 7 lapisan tu besar dah. Dibanding dengan kursi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti lingkaran anting kecil yang diletakkan di tanah lapang. Besar lagi tanah lapang tu. Itulah ibarat besarnya kursi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keagungan Allah. Jadi gangguan jin hebat setara mana pun, masalah kita hebat setara mana pun, nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih hebat lagi. Allah boleh lindungi kita. Jangan rasa putus asa dengan lindungan daripada Allah. Jangan rasa putus asa bila kita berdoa. Kerana kekuasaan Allah sangat besar. Bila digambarkan seperti ini, sangat besar kekuasaan Allah. Tidak ada yang boleh melawan Allah. Walaupun masa kita baca ayat kursi tu, jin tu kata tak takut. Biasa jin tu ikut tak. Kita baca ayat kursi, jin tu ikut. Bila sampai ke ayat ni, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Dia tak akan ikut lagi. Jin tu tak akan ikut. Tak percaya, cuba. Bila jin tu ikut, jangan lemah. Terus baca dengan baik. Terus baca. Dia akan berhenti, dia tak akan ikut lagi. Sini kebanyakannya. Dia akan takut dengan kekuasaan Allah SWT. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Maksudnya, dan Allah tidak terberati pemeliharaan keduanya. Seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah sendiri. Menguruskan anak, kebun dan sebagainya. Tak nak jadi suri rumah. Penat tak? Demikian juga seorang kepala, yakni ketua desa, ketua kampung, Gubernur, Presiden, YB, dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Penat kan? Nak cara kepada masyarakat. Namun tidak demikian kepada Allah SWT yang maha kuat. Allah bila dia menguruskan langit dan bumi, kehidupan kita, qada-qada kita, Allah tidak pernah rasa berat.
rasa penat, tidak terbeban. Pemeliharaan antara keduanya langit dan bumi tidak seperti kita. Pemeliharaan langit dan bumi beserta isinya sangat ringan bagi Allah SWT. Kun fayakun, kerana dialah Tuhan yang maha berkuasa. Segala sesuatu menjadi kerdil dan sederhana di depan Allah SWT. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan zatnya berada di ketinggian yang tempat yang paling tertinggi, ketinggian tidak ada yang boleh menandingi ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah? Ia menjawab, di langit. Nabi SAW bertanya, siapa saya? Ia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada majikan budak perempuan tersebut, bebaskanlah ia kerana sungguh dia beriman. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 537. Kenapa budak perempuan itu jawab Allah di langit? Kerana ini menunjukkan kekuasaan Allah. Bukanlah bererti Allah duduk bersela di atas langit, tidak. Bila kita sebut Allah, kita pun tunjuk macam ni. Ahadun ahad, Allahu akbar. Ini menunjukkan kekuasaan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Bukan menandakan Allah duduk di atas langit. Seperti mana Allah memerlukan tempat. Macam kita perlu tempat duduk, perlu tempat. Allah tidak berhajat kepada tempat. Sedangkan tempat itu Allah SWT yang menciptakan tempat tersebut. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tertinggi. Jelaslah bahawa keyakinan sebahagian orang bahawa Allah ada di mana-mana bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Allah tidak berada di mana-mana. Bila ada di mana-mana, Allah SWT seperti memerlukan tempat tersebut di mana-mana, termasuk ada tandas dan tidak boleh. Allah wahdahu la syarikalah. Dia adalah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan Allah SWT tidak menyerupai seperti kita, yakni memerlukan tempat, memerlukan tempat tinggal, memerlukan makan minum, memerlukan tidur. Tidak. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menyerupai makhluknya. Dan kita adalah makhluk yang diciptakan olehnya. Kita memerlukan Allah SWT dalam kehidupan kita. Jadi inilah lafaz agung sebagaimana ditunjukkan oleh keagungan ayat kursi ini. Semua ayat Al-Quran adalah agung, adapun ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Disunahkan untuk membaca ayat ini setiap selesai solat, solat wajib, solat fardu, zikir pagi dan petang, dan juga sebelum tidur. Jadi insya-Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacalah banyak-banyak ayat kursi ini dengan tadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perlindungan kepada kita, menyembuhkan kita dan merahmati kita yang membacanya, insya-Allah. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, itulah di antara perkongsian pada malam ini menggunakan kitab inilah. Kitab mengupas lebih dalam gangguan jin, hasad dan sihir. Okey. Kita menggunakan pakai selagi mana kitab ini berdiri di atas garis panduan syariat, maka kita ambil manfaatnya. Okey, insya-Allah. Lagipun kitab ini merujuk kepada 28 buah kitab-kitab yang lain yang ada di belakang ni semua. Jadi menjadi panduan, antara panduan kepada kita lah sebagai rujukan sahih, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak memiliki kitab ini boleh PM nombor admin lah. Ada lagi lah, ada lebihan lagi, beberapa unit lagi. Boleh PM admin lah kalau nak ingin membacanya. Banyak sangat tajuk-tajuk yang menarik di dalam buku ini, insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir pada malam ini, sekali lagi saya nak tunjukkan kepada tuan-puan satu produk terbaru daripada kami. Ini dia, iaitu Bushra Box. Bushra Box Exclusive Package, baru dilancarkan semalam. Pada malam ni saya nak tunjuk balik lah.
Ini dia Bushra Box yang baru dilancarkan semalam. Ada 4 item produk di dalamnya. Yang pertama, wangian kasturi ataupun gaharu. Tuan-puan boleh pilih nak gaharu ke kasturi, boleh je. Okey, salah satu wangian sunnah. Yang kedua adalah balm bidara. Yang ketiga, minyak zaitun. Yang keempat, bidara shooting cream. Yang keempat-empat ini jika kita ada, kita simpan, insya-Allah mampu memberi kebahagiaan, kegembiraan. Bushra ni gembira, kotak gembira yang menggembirakan kita, terutama pesakit lah. Bila rasa ada kesan lebam, kita boleh sapu, hilang dengan izin Allah SWT. Ini alat bantu sahaja. Okey, alat bantu 10% asbab kesembuhan, dan Allah lah yang maha menyembuhkan. Antara ini yang ada di dalam kotak ini, kita buka. Okey, kita dah ini cerita tentang asazah sikit, Ubatan Islam Ruqyah Syar'iyyah, dan 6 perkara yang perlu dijaga sebelum menggunakan apa-apa produk ini. Meluruskan akidah Allah yang maha menyembuhkan, bukan produk. Menjaga ketaatan kepada Allah, melakukan ruqyah secara intensif. Jangan pakai produk ruqyah, tak nak buat rawatan, tak nak buat dah, jangan. Mempertebalkan tawakal kepada Allah, menjaga dan melazimi zikir-zikir, menguatkan keyakinan kepada Allah. Okey, ini kotaknya. Ini kad sahaja. Okey, balm bidara, minyak zaitun, bidara shooting cream, kasturi. Okey, boleh dihadiahkan kepada pasangan pengantin, boleh dihadiahkan kepada pasangan pengantin, dan boleh juga dihadiahkan kepada ibu ayah sempena raya haji nak balik ni. Okey, antara kelebihannya adalah belakang ni. Tu kelebihan kasturi gaharu. Okey, tuan-puan boleh baca. Yang ada anxiety, depression pun boleh guna. Itu kelebihan bidara shooting cream di bawahnya. Okey, bidara shooting cream sapu di leher, hidung, okey, antara kedua kening, hujung tu, untuk sakit kepala dan juga dada dan perut, sangat sesuai. Seterusnya, minyak batu sauda, boleh minum setiap pagi 7 kali semburan spray dalam mulut terus. Okey, meningkatkan imunisasi badan kita. Balm bidara boleh sapu di sendi-sendi, okey, dan juga lebam. Tempat-tempat sakit pun boleh. Rasa mencocok tapak kaki pun boleh balm bidara. Inilah sedikit sebanyak tentang Bushra Box. Untuk Bushra Box ini saya belanja postage-nya. Boleh PM admin lah. Saya belanja postage-nya sehingga habis bulan Jun, dan anda akan mendapatkan free gift postage percuma. Saya belanja dan akan dapat free gift keychain. Keychain tak? Dipanggil keychain Asazah Perubatan Islam Ruqyah Syar'iyyah. Ini keychainnya. Okey, satu kotak, satu keychain lah kita akan beri. Okey, itu sajalah untuk malam ini, tuan-puan. Moga-moga pada Allah SWT. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap bicara. Minta maaf banyak. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Nanti yang nak tu boleh PM admin direct lah, berbincang dengannya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad, Allahu akbar.